sekiranya kita melihat kepada dokumen RMK ke-12 dan Pelan Pembangunan SMJ, sains, teknologi dan inovasi telah diletakkan sebagai salah satu daripada pemangkin penting pembangunan sosioekonomi sesebuah negeri ataupun negara. Bahkan di peringkat global sebenarnya, kajian telah menunjukkan bahawa 60% dalam era revolusi industri 4.0, 60% faktor pertumbuhan ekonomi sesebuah negara itu bergantung kepada intervensi sains, teknologi dan inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita melihat kepada kajian-kajian, saranan daripada para cendekiawan, scholars yang ada di serata dunia, kita lihat kepada satu laporan yang dikemukakan oleh Secretary General Report UN Economic and Social Council pada tahun 2019. Dinyatakan bahawa STIE, apabila kita memperkasakan STIE di sebuah negara, maka kita mampu building resilient communities. Kita dapat membangunkan sebuah masyarakat yang berdaya saing, yang mampu berada dan bergerak dalam negara mereka dan mampu untuk menghadapi apa juga cabaran yang mereka hadapi. Inilah kelebihan negara-negara yang memperkasakan aspek STIE. Mereka mampu bangun dengan lebih laju, lebih cepat dan lebih mampan. Dan yang kedua, STIE menurut laporan ini empowers people to absorb and adapt to shocks. Shock yang berlaku akibat pandemik COVID-19 dan sebagainya. Mereka mampu untuk recover daripada kesusahan dan kerumitan. Dan innovation leads to economic diversification. Kemampuan kita dalam bidang STIE ini akan membantu negara untuk diversify, mempelbagaikan sektor-sektor ekonomi, added value dan pelbagai lagi sudut-sudut ekonomi yang mampu kita bangunkan. Dan perkara keempat disebut dalam report tersebut bahawa STIE dan new technology will help to decouple economic development from environmental degradation. Ini merupakan antara perkara penting dalam pembangunan STIE. Maknanya apabila kita punya teknologi semasa terbangun, terbina dan sesuai dengan keadaan sekarang, kita mampu memastikan bahawa STIE itu membantu kita agar tidak terlajak sehingga kita mengorbankan kelestarian alam sekitar. Ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah semangatnya ruh Qurani yang ingin diterjemahkan dalam KSTI. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan di dalam muka bumi ini akibat perbuatan manusia. Dan kita hendak memastikan bahawa STIE yang kita laksanakan ini adalah berpaksikan kepada panduan agama yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita seharian. Dalam sebuah lagi saranan report UNESCO disebutkan bahawa investment dalam STI merupakan essential for economic development and social progress. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di mana negara kita dalam konteks global? Kalau kita melihat kepada Global Competitiveness Report GCR pada tahun 2021, Malaysia diletakkan di ranking yang ke-25. Dalam Global Innovation Index yang melihat kepada perkembangan sains, teknologi dan inovasi, Malaysia diletakkan di ranking yang ke-36, agak jauh kita di belakang berbanding dengan negara-negara lain. Dan kalau kita melihat kepada ekosistem pembudayaan bidang keilmuan di serata dunia, Malaysia di ranking yang ke-51 dalam Global Knowledge Index UNDP, suatu report yang dibangunkan ataupun dikemukakan oleh pihak UNDP dan Al-Maktoum Foundation. Dan di dalam report ini mereka melihat kepada perkara-perkara penting, antaranya pre-university education, TVET, pembangunan TVET, innovation dan teknologi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya negara kita dalam konteks global berada di ranking ke-51, di manakah agaknya ranking kita Sabah ini dalam konteks Malaysia? Saya pernah ajukan perkara ini kepada Puan Hazami, Akademi Sains Malaysia, dan setakat ini kita belum lagi membuat kajian yang begitu menyeluruh, Puan Hazami, untuk ranking negeri-negeri di Malaysia. InsyaAllah satu hari nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekiranya kita melihat kepada analisis persekitaran dan cabaran semasa, ada beberapa perkara penting yang perlu kita lihat.
Yang pertama, bahawa kita di Sabah ini mempunyai jurang sinergi policy, perundangan dan ekosistem dalam pembangunan STIE. Sebab itulah kita di Sabah ataupun di kementerian berusaha untuk merangka pelan strategik kementerian. Dan kita juga insya-Allah akan berusaha untuk mencadangkan pembangunan dan penubuhan Sabah Multimedia Authority supaya hal-hal berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital ini dapat kita perkasakan dari masa ke semasa. Yang kedua, kita melihat bahawa adaptasi teknologi dan inovasi yang begitu sederhana di kalangan pemain industri kita. That's why kita tuan-tuan dan puan-puan baru-baru ini melancarkan sandbox. Sandbox yang pertama di Borneo dan yang ke-8 di Malaysia. Inilah tempat di mana kita membawa para innovator untuk mereka cipta, membangunkan rekaan dan kita bantu bagaimana kita bantu untuk meletakkan mereka di persada nasional dan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam era ini juga seperti mana yang sebutkan sebentar tadi, 60% faktor pertumbuhan ekonomi negara bergantung kepada intervensi sains dan teknologi. Dan di sinilah sebenarnya yang perlu kita berikan perhatian. Kita tidak mampu untuk nyatakan bahawa program pembudayaan sains, contohnya Carnival Sains Sabah, mampu menjana sekitar 10-15 juta dalam pelaksanaan program tersebut. Kita tidak mampu menyatakannya sedemikian. Tetapi hasil daripada intervensi sains, ekosistem yang kita perkukuhkan akan suatu hari nanti membantu negeri dan negara ini untuk mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang mampan. Dan insya Allah pada suatu hari nanti kita mampu menjadi sebuah negara yang bukan saja maju tetapi antara yang tersohor di dunia. Lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, negara-negara kecil seperti Singapura yang tidak mempunyai natural resources tetapi menjadi antara 10 negara terbaik di dunia. Sebab apa? Sebab mereka melakukan intervensi yang sangat besar dalam konteks pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkara keempat, kita mempunyai kekurangan tenaga mahir dalam bidang teknikal. Sebab itu kita berusaha untuk memperkasakan pembangunan dan pendidikan dalam bidang teknikal. Kita bekerjasama dengan MARA Malaysia supaya ada universiti teknikal di Sabah. Supaya masyarakat kita, para belia kita tidak perlu lagi untuk mengembara jauh keluar daripada Sabah untuk mengambil pendidikan dalam bidang STEM. Tetapi kita bawa pendidikan tersebut dengan kerjasama pihak MARA. Perkara yang kelima, hanya 26% daripada pelajar menengah di Sabah ini mengikuti pengajian STEM. Dan ini merupakan satu nisbah yang sangat rendah jika dibandingkan dengan harapan negara yang meletakkan sasaran 60% pendidikan ataupun para pelajar dalam sekolah menengah mengambil pendidikan STEM. Kita masih lagi berada dalam kedudukan yang agak rendah. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, 80% saintis kita berada dalam bidang pendidikan. Kurang daripada 20% berada dalam bidang industri. Dan inilah yang ingin kita bawa supaya para pendidik pakar kita dalam bidang sains dan teknologi mampu kita masukkan ke dalam ekosistem dan industri yang ada di negeri yang tercinta ini. Di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, tidak saya masukkan di dalam slide. Kita berhadapan dengan masalah yang sangat meruncing. Antara lain adalah prasarana berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh negeri Sabah. Dan ini berkait rapat dengan pembangunan ekosistem sains dan teknologi. Sebab apa? Inilah belia yang ingin kita bangunkan untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, daripada hampir 1.296 sekolah yang ada di seluruh negeri Sabah, 406 daripada sekolah kita berada dalam keadaan yang dhaif. Dan 372 daripada sekolah tersebut berada di skala 6, tahap 6. Ini kalau dalam konteks earthquake ataupun gempa bumi hampir hancur macam yang berlaku di Gunung Kinabalu dahulu. Dan kemudian ada 34 sekolah berada dalam tahap 7. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita hendak memastikan bahawa ekosistem ini mantap? Antara lain, kita perlu memperkasakan prasarana kita sama ada dalam bidang teknologi digital dan juga pembangunan sekolah-sekolah kita di seluruh negeri Sabah.
Dan satu lagi yang saya tidak masukkan dalam slide tersebut adalah infra digital kita yang masih lagi di tahap yang kurang memuaskan. Pada masa ini, konektivitas